Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Diucapkan semoga semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Kita akan teruskan kelas sejarah tahun 5, 27 Julai 2021. Untuk hari ini, kita akan melihat unit 7 yang di-Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara. Objektif pembelajaran kita pada hari ini dapat menyatakan kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara, menyatakan peranan Majlis Raja-Raja dalam pemilihan yang di-Pertuan Agong, juga menyatakan istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong. Ada salah ejaan situ, tak perasan. Okey, kita akan teruskan lagi dalam slide yang seterusnya. Mari kita kenali yang di-Pertuan Agong ke-16, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16 iaitu Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, yang telah memerintah ataupun yang memegang tampuk pemerintahan dari 31 Januari 2019 sehingga kini, dan baginda berasal dari negeri Pahang. Baik ya anak-anak semua, suka cikgu ingatkan agar kamu fokus dan teliti betul-betul apakah yang akan saya sampaikan ini, kerana soalan ataupun kuis yang saya berikan adalah berkaitan dengan pengajaran yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi harap kamu semua dapat memahami segala apa yang saya sampaikan. Baiklah, kita akan mengetahui lebih lanjut bilakah institusi yang di-Pertuan Agong itu diwujudkan. Baiklah, jadi institusi yang di-Pertuan Agong ini telah diwujudkan apabila Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Institusi yang di-Pertuan Agong ini ditubuhkan semasa Perlembagaan Persekutuan dirangka. Ini adalah satu lagi fakta yang penting, yang mana dalam Perlembagaan Persekutuan yang di-Pertuan Agong, yang mudah saya akan sebutkan YDPA, dinyatakan sebagai Ketua Utama Negara dan kuasanya adalah tertakluk dalam Perlembagaan Persekutuan. Harap semua dapat maklum dan dapat memahaminya, yang mana baginda adalah Ketua Utama Negara bila institusi ini diwujudkan apabila Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan ianya ditubuhkan semasa Perlembagaan Persekutuan dirangka. Baiklah, Agong sebagai Ketua Utama Negara memayungi 3 badan kerajaan yang sangat penting. Apa 3 badan itu? Okey, awak lihat dan perhatikan betul-betul. Yang pertama, Badan Perundangan. Yang kedua, Badan Eksekutif. Dan yang ketiga, Badan Kehakiman. Jadi, Badan Perundangan ini akan menggubal undang-undang negara. Untuk Badan Eksekutif melaksanakan dasar-dasar yang diluluskan. Dan yang ketiga, Badan Kehakiman mentadbir keadilan secara saksama. Jadi bila cikgu nyatakan apakah 3 badan kerajaan yang dipayungi oleh YDPA ataupun yang di-Pertuan Agong, kamu dapat jawab Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan juga Badan Kehakiman. Kita akan lihat pula bagaimanakah pemilihan yang di-Pertuan Agong. Di sini dinyatakan ada 5 kaedah pemilihan yang di-Pertuan Agong
Jadi yang pertama, pelantikan YDPA sebagai Ketua Utama Negara dibuat oleh Majlis Raja-Raja melalui pemilihan yang unik. Apakah itu Majlis Raja-Raja? Sebentar lagi cikgu akan terangkan. Baik, yang kedua, YDPA dipilih secara bergilir-gilir dan memegang jawatan tersebut selama 5 tahun. Yang ketiga, pelantikan tersebut dibuat melalui undian sulit oleh 9 orang Raja-Raja Melayu. Keempat, Majlis Raja-Raja akan mengisytiharkan pelantikan tersebut. Dan yang kelima, dalam istiadat pertabalan, YDPA akan melafaz dan menandatangani sumpah jawatan YDPA. Jadi kaedah pemilihan kamu ingat ada 5. Okey. Pemilihan yang unik, kemudian dipilih secara bergilir selama 5 tahun, yang mana baginda akan memegang jawatan selama 5 tahun dan dibuat secara undian yang sulit, maksudnya secara rahsia oleh 9 orang Raja-Raja Melayu. Dan seterusnya, Majlis Raja-Raja mengisytiharkan pelantikan tersebut. Dan yang terakhir, apabila berlakunya istiadat pertabalan, maka YDPA melafaz dan menandatangani sumpah jawatan. Baiklah, di sini ada saya lampirkan juga kronologi pemilihan yang di Pertuan Agong. Jadi sebelum itu, kalau kamu nanti berkesempatan untuk melihat dan membaca buku teks, kamu boleh rujuk di muka surat 90 sehingga muka surat 95. Dan ditambah sedikit 97. Itu yang saya terangkan pada hari ini. Jadi kronologinya di sini ada 5. Kita ambil fakta ataupun isinya yang penting. Okey, yang pertama, pemilihan yang di Pertuan Agong dibuat melalui undian sulit oleh 9 orang Raja Melayu dalam Majlis Raja-Raja. Sebenarnya tadi kita dah nyatakan kaedah-kaedah, tapi ini adalah kronologi. Maksudnya apakah langkah-langkah yang perlu diambil seterusnya. Okey, yang kedua, Majlis Raja-Raja mengisytiharkan nama raja atau sultan yang terpilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Bila dah buat undian, Raja-Raja akan mengisytiharkan nama Majlis Raja-Raja, ya. Okey, yang ketiga, apabila adanya surat pengesahan pemilihan YDPA dihantar kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara mengikut jadual ketiga Perlembagaan Persekutuan. Okey, ketiga, surat pengesahan pemilihan hantar kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Okey, yang keempat, Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan akhbar mengenai keputusan pemilihan jawatan yang di Pertuan Agong. Mesti ada kenyataan akhbar yang mengeluarkan mengenai keputusan pemilihan. Dan yang terakhir, YDPA melafaz sumpah atau ikrar dan menandatangani surat sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Ini ada majlisnya yang tersendiri. Okey, begitulah 5 kronologi pemilihan yang di Pertuan Agong. Kita sebut tadi tentang Majlis Raja-Raja. Jadi, seperti yang terpapar di situ, itulah dia ahli ataupun Majlis Raja-Raja yang berkenaan. Bilakah ianya ditubuhkan? Baiklah, Majlis Raja-Raja ini telah ditubuhkan secara rasminya pada tahun 1948 bagi menggantikan Dubar. Apakah yang dimaksudkan dengan Dubar?
Okey, dubar itu ialah perjumpaan atau persidangan umum yang telah ditubuhkan pada yang ditubuhkan pada 1896 dan disertai oleh 4 orang raja dari Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan, yang mana negeri-negeri ini merupakan negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi, ianya juga adalah pejabat penyimpanan mohon besar raja-raja yang mengurus segala urusan majlis raja-raja. Baiklah, apakah tugas majlis raja-raja ini? Tugasnya ialah membuat pemilihan YDPA, iaitu yang di Pertuan Agong. Siapakah anggotanya ataupun siapa yang menganggotai majlis raja-raja ini? 9 orang raja Melayu, 4 orang yang dipertua negeri. Yang dipertua negeri ini adalah selain daripada negeri yang tidak mempunyai raja. Nanti kita akan tengok satu-satu. Bila kita dah tengok apakah itu majlis raja-raja, jadi kita akan tengok pula apakah peranan majlis raja-raja dalam pemilihan YDPA. Okey, di sini difokuskan dalam buku teks kamu pun ada, difokuskan dalam 3 tahap, ya, iaitu sebelum pemilihan YDPA, semasa pemilihan YDPA dan selepas pemilihan YDPA. Kita tengok sebelum pemilihan apa yang berlaku. Okey, dalam sebelum pemilihan, jadi majlis raja-raja ini akan memperkenankan tarikh mesyuarat pemilihan. Okey, ini ambil tarikh dahulu. Bilakah akan diadakan mesyuarat ini? Okey. Semasa pemilihan yang di-Pertuan Agong pula, majlis raja-raja akan melaksanakan proses pengundian bagi memilih yang di-Pertuan Agong yang baharu. Okey, siapa dalam ini melalui proses pengundian pemilihan YDPA. Okey. Apabila selepas pemilihan yang di-Pertuan Agong, peranan majlis raja-raja ini akan mengisytiharkan nama yang di-Pertuan Agong yang baru. Itulah dia peranan majlis raja-raja, iaitu sebelum, semasa dan juga selepas. Cikgu harap awak dapat ingat ketiga-tiga bahagian ini. Baiklah, kita akan teruskan pula dalam istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong. Di sini ada 5. Okey, ada 5 fakta yang penting untuk istiadat pertabalan. Jadi yang pertama, YDPA akan melafazkan sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat majlis raja-raja. Okey, yang ini telah ada nama dan membuat pilihan, ya. Jadi waktu istiadat inilah Agong akan lakukan, iaitu melafaz sumpah pegang jawatan. Okey, yang kedua, kita lihat di situ YDPA menandatangani surat sumpah memegang jawatan yang disembahkan oleh penyimpan mohon besar raja-raja. Okay, selalu kita jumpa ataupun melihat penyimpan mohon besar raja-raja ni ketika waktu bila? Pengisytiharan Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Aidiladha. Okey. Baiklah, kita teruskan pula apakah yang berlaku untuk langkah yang ketiga. Bagi langkah yang ketiga, Perdana Menteri membacakan watikah pengisytiharan di hadapan Yang di-Pertuan Agong pada Majlis Istiadat Pertabalan. Apakah yang dimaksudkan dengan watikah? Okey, kamu boleh tengok pada glosari bahasa di situ. Watikah merupakan
surat tauliah ataupun surat kuasa. Baiklah, yang keempat, YDPA mengucuk keris kerajaan sebagai ketua utama negara pada Majlis Istiadat Pertabalan. Memang itu perlu dilaksanakan. Okey, mengucuk keris. Baiklah, yang kelima, YDPA melafaz ikrar untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan saksama pada Majlis Istiadat Pertabalan. Baiklah, saya rasa mungkin ada yang berkesempatan melihat Istiadat Pertabalan ini, yang mana pada ketika itu tahun 2019. Okey, bukannya senang nak tengok, tapi jika ada peluang kamu boleh tengok, dan ianya berkaitan dengan kita punya subjek sejarah juga, pakaian diraja dan segala hal yang berlaku. Baiklah, teruskan lagi. Ini pula merupakan bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Jadi yang di-Pertuan Agong ada beberapa bidang kuasa yang perlu dipegang. Yang pertama adalah Ketua Agama Islam. Jadi Baginda merupakan Ketua Agama Islam negeri Baginda sendiri. Okey, kalau Agong ini ataupun Baginda dari Pahang, jadi dia tetap menjadi Ketua Agama Islam negeri Baginda, dan negeri-negeri tidak beraja termasuklah Pulau Pinang, Melaka, Sarawak, Sabah dan juga wilayah persekutuan. Seterusnya, bidang kuasa YDPA melantik Perdana Menteri dan anggota Kabinet Malaysia. Seterusnya, Agong juga memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan juga orang Bumi Putra. Bumi Putra tu ialah penduduk asli. Seterusnya, memelihara kepentingan apa di situ? Nampak. Memelihara kepentingan sah kaum-kaum lain sebagai warga negara Malaysia. Seterusnya, Baginda merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia dan memperkenankan rang undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen. Baginda juga berkuasa memanggil, memberhentikan dan membubarkan Parlimen. Dan yang terakhir, mengurniakan darjah kebesaran bintang dan peringkat pada Hari Keputeraan yang biasanya dapat gelaran Datuk, Tan Sri ketika inilah. Okey, darjah kebesaran dan juga bintang dan peringkat. Nampaknya sekian saja untuk hari ini yang di-Pertuan Agong bahagian pertama, yang mana kita menyentuh tentang bagaimanakah cara pemilihan YDPA, kronologinya, peranan YDPA dan beberapa lagi yang lain. Jadi saya harap kamu dapat sebelum terlupa, saya harap kamu dapat menanda kedatangan untuk hari PDPR hari ini. Apabila telah mendengar penerangan saya ini, saya harap kamu dapat menjawab soalan kuis yang saya kemukakan. Baiklah, terima kasih semua. Selamat belajar dan selamat menjawab soalan yang disediakan. Sekian, terima kasih.